Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, buku Jalanan Sul bukanlah kelab buku Jalanan Sul. Bukan sekadar kelab yang mengumpulkan orang-orang yang suka membaca buku. Tapi kami ialah gerakan buku Jalanan Sul, iaitu untuk menggerakkan objektif kami untuk memastikan pelajar Malaysia di Korea Selatan dapat dipupuk budaya membaca dan ilmu supaya dapat membentuk masyarakat yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaiminul Hakim bin Jamaluddin. Saya merupakan wakil dari buku Jalanan Sul. Dan pertama sekali terima kasih kepada PMK kerana memberi peluang kepada saya untuk mewakili kelab buku Jalanan Sul untuk menceritakan sedikit sebanyak mengenai buku Jalanan Sul. Dan juga pada hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua, iaitu tajuk saya iaitu Leadership and Volunteerism. Jadi, kata orang tak kenal maka tak cinta. Saya yakin rata-rata anda di sini masih tidak mengetahui dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan buku Jalanan Sul itu sendiri. Jadi, izinkan saya memperkenalkan buku Jalanan Sul. Buku Jalanan Sul telah ditubuhkan pada tahun 2013 seramai 3 orang pada waktu itu. Jika anda kenal, batch 9 iaitu saudara Zuhelmi, saudara Tengku Fahmi dan saudara Amir. Jadi, antara objektif kami di buku Jalanan Sul ialah untuk memupuk budaya membaca dan ilmu dalam kalangan pelajar Malaysia di Korea Selatan. Dan objektif kami masih berterusan hingga ke hari ini, iaitu untuk memupuk budaya ilmu dalam masyarakat pelajar Malaysia di Korea Selatan. Jadi, buku Jalanan Sul ialah merupakan cawangan buku jalanan yang berpusat di Malaysia dan juga di luar negara. Dan kami ialah cawangan kedua buku jalanan di luar negara selepas buku jalanan Cardiff di Wales, United Kingdom. Dan jumlah keseluruhan buku jalanan di dalam negara dan di luar negara sehingga kini telah mencapai sebanyak 60 buah. Sebagai contoh, saya ingin menyebut beberapa buku Jalanan Sul, gerakan buku Jalanan Sul. Di luar negara, sebagai contoh, kita ada di buku Jalanan France, kita ada buku Jalanan Australia, dan di dalam negara juga kami ada buku Jalanan Melaka, buku Jalanan Terengganu, dan di dalam universiti juga ada cawangan buku jalanan. Sebagai contoh di Universiti Teknologi Malaysia. Dan kami, buku Jalanan Sul bergerak secara independen dan merupakan salah satu organisasi yang bergerak secara sukarela, iaitu volunteer itu tadi. Dan ingin sekali saya memperkenalkan kepada anda semua konsep baca yang menjadi teras kepada buku Jalanan Sul. Baca, B-A-C-A. Sebagaimana yang kita tahu, sebagai seorang Muslim, ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran ialah Iqra', iaitu bermaksud bacalah. Jadi, saya ingin bertanya kepada anda semua, apakah kita boleh dapat daripada baca ni? So, izinkan saya memperkenalkan BACA ini. So, B ini merujuk kepada books. Dan A merujuk kepada arts. C ialah culture dan A ialah activism. Jadi, books dan arts merangkumi dua benda, iaitu kami telah mengadakan pelbagai program, iaitu sebagai contoh peminjaman buku secara percuma kepada masyarakat umum di Korea Selatan untuk memupuk budaya membaca, iaitu books dan arts ini. Dan kami juga, C ini, itu culture, kami juga telah mengadakan program seperti bedah filem untuk memupuk ataupun memahami budaya masyarakat Korea melalui filem-filem yang kami telah tayangkan dan bersama-sama membincangkan tentang isu-isu semasa yang berlaku di Korea, di Malaysia ataupun secara globalnya. Dan akhir sekali, aktivism, iaitu kami telah menggerakkan buku Jalanan Sul ini secara independen ataupun secara sukarela. So, kami menjemput sesiapa sahaja untuk sama-sama menggerakkan buku Jalanan Sul ini supaya dapat menambahkan nilai aktivisme itu sendiri. Jadi, seterusnya. Aktiviti yang telah dijalankan oleh BJS yang seperti saya sebut sebentar tadi, yang pertama kami telah menjalankan peminjaman buku secara percuma, iaitu masing-masing boleh mendapatkan buku dan meminjam buku daripada buku Jalanan Sul. Dan kami juga telah mengadakan pengumpulan buku yang ingin dipinjamkan serta yang ingin diwakafkan. Bermaksud, sesiapa sahaja boleh mendermakan buku mereka ataupun memberi pinjaman
kepada buku Jalan Sul dan boleh mendapatkan balik jika hendak graduasi. Tapi kami juga mengalu-alukan sesiapa saja yang ingin menyumbangkan buku secara percuma untuk dikongsi oleh khayalak ramai. Dan yang ketiga, kami telah mengadakan bedah buku secara maya, iaitu secara online, dan beberapa siri bedah buku telah pun dijalankan. Seingat saya 4 atau 5 bedah buku secara maya telah dijalankan melalui Google Hangout. Dan kami juga telah mengadakan sembang ilmiah ataupun buku untuk berkongsi apakah kandungan buku yang telah dibaca oleh mereka dan apakah pengajaran yang dapat dalam buku tersebut. Dan akhir sekali kami telah mengadakan bedah filem yang pertama, iaitu pada tahun lepas. Saya rasa anda semua pernah melihat filem ini, iaitu Kukce Sijang atau Ode to My Father, mengisahkan tentang Perang Korea dan apakah nilai yang ingin dicapai melalui filem itu yang dapat dikontribut ataupun dapat disumbangkan kepada negara kita, iaitu Malaysia dan khususnya untuk pelajar Malaysia di Korea Selatan. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada tajuk saya, iaitu leadership dan volunteerism. Jadi apakah maksud pemimpin itu sebenarnya? Mengikut definisi di atas ini, Kate Davis dalam bukunya Human Relation of Work menyatakan bahawa kepimpinan sebagai faktor manusiawi yang mengikat suatu kelompok menjadi satu dengan memotivasinya ke arah tujuan-tujuan penambahbaikan, ataupun secara ringkasnya boleh saya katakan pemimpin ialah individu yang menggerakkan satu kumpulan ke arah penambahbaikan yang lebih baik dan pelbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, kita dapat melihat pemimpin politik sebagai contohnya membawa masyarakat sekeliling ke arah lebih baik, iaitu ke arah dari segi aspek sosial ataupun dari segi pendidikan dan sebagainya. Kalau kita lihat pemimpin di Korea, iaitu pemimpin pelajar di PBMK, membawa kehidupan pelajar ke arah lebih baik. Dan apakah yang dimaksudkan dengan sukarela ataupun volunteerism? Volunteerism boleh kita katakan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan rela hati, ikhlas tanpa paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan material dan dapat memberi manfaat kepada golongan ataupun pihak sasaran. Maksudnya charity, lebih kurang maksudnya dengan charity. Jadi, apakah kaitan di antara leadership dan volunteerism? So, saya pasti anda semua mesti akan tertanya, apakah simbolik di sebalik leadership dan volunteerism? Apabila kita menjadi ketua ataupun kita memegang jawatan, kita rasa ingin menyumbang kepada masyarakat. Jadi itulah yang ingin saya ceritakan pada hari ini, iaitu di antara kaitan leadership dan volunteerism. Jika kita melihat kepada piramid ini, apakah yang anda fikirkan? Ini ialah hierarki organisasi yang biasa, sebagaimana kita melihat. Pemimpin berada di atas sekali. Kedua ialah pekerja dan ketiga sukarelawan. Kenapa sukarelawan di bawah? Kerana mereka sukarela, bekerja secara sukarela tanpa mengharapkan ganjaran atau pembalasan. Tetapi sebenarnya sukarelawan ini seharusnya dimasukkan bersama pemimpin dan pekerja. Maksudnya pemimpin seharusnya ada nilai sukarelawan dan pekerja juga harus ada nilai sukarelawan. Kenapa? Kerana organisasi tidak bergerak jika ahli-ahlinya tidak sukarela untuk menjalankan kerja. Kerana apabila kita melihat pada sukarelawan ini hanyalah orang-orang yang tidak membuat kerja secara percuma tanpa mengharapkan sebarang balasan. Tapi seharusnya pemimpin dan pekerja lah yang menjalankan kerja-kerja mereka tanpa mengharapkan sebarang balasan ataupun reward. Jadi kita harus menukar hierarki normal ni kepada yang baru. Jadi bagaimana dengan kerja sukarela mampu membentuk pemimpin yang cemerlang? Yang pertama, kita meluaskan perspektif. Dengan menjadi seorang pemimpin yang membuat kerja dengan sukarela, kita dapat meluaskan perspektif kita dengan lebih luas. Apabila kita bergaul dengan masyarakat, apabila kita membuat kerja dengan sukarela untuk membantu masyarakat, kita akan dapat meluaskan perspektif kita dan melihat benda dengan lebih luas. Sebagai contoh, pengalaman saya dalam buku Jalan Sul, saya dapat meluaskan perspektif saya sebab saya dapat tahu dengan menggerakkan buku Jalan Sul ni tanpa mengharapkan sebarang balasan, saya dapat berjumpa dengan ramai orang dan meluaskan perspektif saya. Bukanlah hanya duduk di dalam tempurung semata-mata. Yang kedua, dapat mengasah bakat baru. Sebagai contoh, seseorang itu kadang-kadang
dia mempunyai personality yang tidak begitu yakin apabila berhadapan dengan masyarakat. Tapi dengan menjadi seorang pemimpin yang sukarela, beliau ataupun seorang itu dapat mengasah bakat baru. Sebagai contoh dalam menguruskan kerja-kerja sukarela dan sebagainya. Yang ketiga, cabaran sebagai sukarelawan. Seperti yang saya telah sebutkan tadi kan, dalam hierarki piramid sebentar tadi, pemimpin, pekerja dan sukarelawan. Tapi apabila bertindak sebagai sukarelawan ni, kita akan dapat pelbagai-pelbagai cabaran, iaitu orang akan menganggap kita tidak penting. Tapi itulah sebenarnya yang mengajar kita. Menjadi sebagai seorang pemimpin dan pada masa sama menjadi seorang sukarelawan, cabaran sangat tinggi, tapi itulah yang bernilai sebenarnya. Yang keempat, kebebasan untuk bereksperimen. Sebagai contoh, seorang pemimpin itu mampu untuk bereksperimen dengan pelbagai kerja-kerja sukarelawan yang dilakukannya. Akhir sekali, luas capaian bersama komuniti. Seperti yang saya sebut tadi, dapat bersama-sama komuniti untuk meluaskan networking. Jadi, suka saya ingin sebut sebagai contoh apa benda perkara-perkara yang telah dijalankan oleh badan-badan sukarelawan di Malaysia dan di Korea. Sebagai contoh, di Korea kita dapat melihat program-program yang telah dianjurkan oleh Kelab UMNO Korea dan pelbagai persatuan lain, PPMK dan sebagainya. Antara kita dapat lihat Hope for All dan seperti yang telah saudara Isyad sebut sebentar tadi, program Bring Smile yang mengkhususkan program-program berbentuk charity. Dan ingin saya mengajak anda semua untuk melihat perspektif di Malaysia bagaimana. Sebelum ini kita hanya melihat di Korea, tapi saya ingin membawa anda semua melihat bagaimana pula di Malaysia. Yang pertama, dapur jalanan Kuala Lumpur. Saya pasti anda semua pasti pernah mendengar mengenai dapur jalanan. Dan dapur jalanan ini bergerak secara sukarela dan secara independen dan mengkhususkan kepada homeless yang berada di Kuala Lumpur. Yang kedua, kita melihat Food for Mahasiswa. Baru-baru ini kita melihat gempar Malaysia apabila dikabarkan berita ramai mahasiswa yang tidak cukup duit untuk makan. So, jadi ditubuhkan gerakan Food for Mahasiswa. Ini merupakan yang berpusat di UKM dan bertujuan untuk membantu para mahasiswa yang tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk keperluan harian mereka, sebagai contoh makanan dan sebagainya. Dan gerakan ini bergerak secara independen juga, mengharapkan hanya derma daripada orang ramai untuk membantu para mahasiswa, khususnya yang di UKM. Yang ketiga, Projek Ihsan. Projek Ihsan ini ialah merupakan satu projek khusus untuk membantu masyarakat miskin dan luar bandar, khususnya kepada anak-anak mereka yang tidak mendapat pendidikan yang secukupnya. Sebagai contoh, program yang telah dianjurkan oleh Projek Ihsan ialah Tuition Sayang, iaitu di mana pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun universiti ketika cuti STEM, mereka mengajar secara percuma kepada anak-anak ini, menjadi tutor kepada anak-anak ini dengan mengajar matematik, sains dan sebagainya, bahasa Inggeris dan sebagainya. Seterusnya, kelas kasih yang berpusatkan kepada pembangunan pendidikan untuk anak-anak orang asli. Seterusnya, buku jalanan. Seperti saya sebut sebentar tadi, buku jalanan telah masuk pun tahun keempat penubuhan dia. Dan ini merupakan buku jalanan di Malaysia. Dan seterusnya, The Nasi Lemak Project. Juga sama macam dapur jalanan, khususkan untuk homeless yang tidak dapat makanan. Okay. Jadi kesimpulannya, saya ingin kaitkan di sini, apakah yang dimaksudkan dengan leadership dan volunteerism. Pemimpin seharusnya bukan berada dalam organisasi semata-mata, tapi pemimpin seharusnya bergerak dan berada dalam masyarakat untuk menyumbangkan sesuatu perkara agar dapat membawa masyarakat itu ke arah lebih baik. Dan itulah yang seharusnya kita jalankan sebagai seorang pemimpin. Sebab kata Shuming tadi, pemimpin boleh jadi diri kita, pemimpin boleh jadi macam-macam perkara kan. Tapi apa yang mampu kita buat ialah kita membawa masyarakat bersama-sama untuk menuju ke arah yang lebih baik, iaitu dengan menjalankan pelbagai program-program sukarelawan tadi. Akhir kata daripada saya, ingin saya memberikan satu quote. If your action
can inspire others to dream more, to learn more, and to become more, you are a truly leader. So, akhir kata daripada saya, terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya, Buku Jalan Sud, untuk menyampaikan ucapan pada hari ini. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Membenih ilmu, mengakar pengetahuan. Assalamualaikum.